ke bab mana sekarang? In which part right now in school? Yeah, hello guys, how are you? Chapter 2, masih lagi dekat bab 2. Semua kat bab 2. Baik, semua kat bab 2 Okay. And how's your studies going on, guys? Okay, masih lagi dekat bab 2 kelas Okay, bab 2 tentang respirasi. Semua masih lagi dekat bahagian respirasi Okay, bab 2 bahagian respirasi kan? Semua dekat bahagian respirasi belum masuk lagi bab 3 ya. Haven't entered to chapter 3 yet Ada yang lagi masuk dalam bab 1. Oh, bab 2 belum. Semua ni belum masuk bahagian pengangkutan. Okay, sebelum tu student, semua dah dapat nota saya tak? Yang the latest one, yang updated one. Nota yang paling terkini lah. Dapat tak? Dapat Okay, dapat. So, ada baca tak student? You got read or not? Faham? Faham ya? Okay. Saya tunggu masa lagi seminit je sebab ada ramai yang tengah masuk. Okay, saya tak nak mereka ketinggalan. Okay, saya tak nak mereka ketinggalan student. Okay, bagi mereka masuk sekali. Just one more minute. Lepas tu definitely I will start the class. Okay, just everyone to enter. Baik student. Okay, baiklah. I think so better we start. Minggu lepas saya berhenti dekat bahagian darah. Ingat lagi kan? Ya, I'm good. Thank you guys. Thank you. Okay. I hope semua dekat situ sihat sejahtera Okay, I understand. Alright, tengok dekat sini kelas Minggu lepas kita berhenti dekat bahagian darah. Saya dah bagi tahu dah, darah merupakan sejenis tisu penghubung. Okay. Di dalam darah ni kamu boleh bahagikan kepada 2 kategori. Satu merupakan sel darah dan lagi satu merupakan plasma. Baik, plasma ini komposisi dia adalah 55%. Dia merupakan sejenis cecair yang berwarna kuning. Dan saya masih ingat lagi student minggu lepas saya ceritakan semua komposisi yang boleh dapat di dalam plasma. Kemudian apabila kita pergi kepada sel, sel ni dibahagi kepada 3. Dan cikgu dah pesan minggu lepas lagi, apa yang kamu perlu ingat student? Kamu perlu ingat nama sel tersebut. Kedua, kamu perlu ingat bentuk sel tersebut. Ketiga student, kamu perlu ingat fungsi sel tersebut. Okey, kamu kena ingat nama, bentuk dan fungsi. Kemudian student, apakah perbezaan antara 3 jenis sel tersebut? Okey, biasanya sel ni dibahagi kepada sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Itu nama dia. Jika bentuk sel darah merah berbentuk cakera dui cekuk, tetapi sel darah putih dan juga platelet dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kalau platelet dia berbentuk seperti serpihan. In English we call like a fragment. Fungsi dia sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Sel darah putih adalah sistem ketahanan badan. Okey, it's immune system untuk mengatasi ataupun fight against a disease. Manakala platelet pula untuk mekanisme pembekuan darah. Okey, kita belajar pasal benda tu. Kemudian perbezaan mereka. Apabila kita sebut perbezaan, kita akan tengok dari segi keadilan nukleus. Sel mana ada nukleus? Contohnya sel darah putih ada nukleus. Sel darah merah tiada nukleus. Soalan akan tanya, kenapa? Jom, you kena bagi tahu sebab sel darah merah ni fungsi dia adalah satu sahaja, iaitu untuk mengangkut oksigen dan menyampaikan oksigen-oksigen itu ke dalam seluruh bahagian badan. Pastikan semua sel dapat oksigen tersebut. Jadi, untuk memastikan dia mempunyai luas permukaan yang besar, dia tiada nukleus. So, saya rasa kita berhenti dekat bahagian itu minggu lepas. Betul kan? Saya rasa kita berhenti dekat situ. So, setakat situ faham tak student? Ada soalan boleh tanya. Setakat situ faham Ada soalan daripada benda tu you can ask. I will go slow and steady. Okay, I don't want to go so fast. We learn one by one, slow and steady. Ada soalan? Semua faham? Okay. Maka kelas
hari ini kita nak belajar tentang kumpulan darah. Listen, number one, we going to learn about blood group, kumpulan darah. Kedua, kita nak belajar tentang kesesuaian penerimaan darah. Okey, jika you ambil manusia, okey, bagi manusia student kita ada kumpulan darah. Okey, benda pertama adalah kumpulan darah. Benda keduanya student, kita nak belajar tentang kesesuaian penerimaan darah. Okey. Penerimaan darah. In English we call blood transfusion. Okay, how you going to transfuse a blood to someone? Okay, penerimaan darah. Okay, we call penerimaan darah. Okay, first of all student, tengok dekat sini. Apabila kita masuk ke dalam kumpulan darah, darah manusia ni dibahagi kepada berapa kumpulan? Tak apa, yang tak belajar pun tak apa, at least you can try. Darah manusia ni dibahagi kepada berapa kumpulan? Jawapan yang tepat adalah darah manusia dia mempunyai 4 jenis kumpulan. Apa benda 4 kumpulan tersebut? Okey, nama bagi 4 kumpulan itu adalah, dengar satu merupakan kumpulan A. Kemudian kumpulan B, kumpulan AB, dan paling terakhirnya adalah kumpulan O. Okey, ada 5. Okey, Bombay blood tu adalah bukan kumpulan. Okey, Bombay blood ya ada terdapat sejenis darah nama dia tu Bombay blood. Dia merupakan sejenis darah yang sangat-sangat special. Okey, very special. Okey, kenapa kita sebut dia special? Sebab bentuk sel darah merah mereka. Okey, the features of the red blood cell is quite unique compared to the rest of the blood cells. We talking about the rest of the red blood cells. Itulah nama dia Bombay blood. Kamu boleh Google student, apakah itu Bombay blood dan kenapa dia dinamakan sebagai Bombay blood. Okey, kamu akan tahu benda tu. Okey, sebab ini merupakan kumpulan darah yang sangat-sangat unik. In English we can use the word rare. Okey, Bombay, just write down Bombay. I want you to Google, okay, make a research. Dia dikenali sebagai Bombay blood. Okay. Okay, just do a research. Kamu akan tahu how does it look like. Already give you the spelling. Okay, now we back to this one. Kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB, kumpulan darah O. Baiklah student. Sekarang kamu kena ingat, nama kumpulan kamu dah tahu ada 4. Sekarang pendermaan. Dengar pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kepada kesesuaian kumpulan darah penerima dan penderma. Kita nak derma darah dan kita nak terima darah ni, dia berdasarkan dengan kesesuaian kumpulan darah tersebut. Okey, kenapa benda ini terjadi? Hal ini terjadi kerana penerima mempunyai antibody dalam serum darah. Okey, dia mempunyai antibody dalam serum darah yang boleh bertindak balas dengan antigen pada sel darah merah. So ada 2 patah perkataan kelas. Satu dikenali sebagai antibody. Lagi satu dikenali sebagai antigen. Kamu kena ingat 2 patah perkataan ini. Okey, kita kena pastikan darah yang diderma dan kumpulan darah bagi pihak yang nak menerima ini perlu sesuai. In English we call the competency of the blood, which is you are donating, and the person who are receiving it must be same. Okay, dia kena compact ataupun lebih dikenali sebagai dia kena same group, something like that. Okay, must be the same. Kalau tak, in English kita akan sebut satu perkataan dalam bahasa Inggeris, dia dikenali sebagai agglutination.
dalam bahasa Melayu, aglutinasi ataupun lebih sesuai dikenali sebagai penggumpalan darah. Okey, apa maksud penggumpalan darah? Tahu agar kan? Pudding, you know pudding right? Agar which is become a semi-solid, that is how your blood will become. Jika darahnya tidak sama, so called like a jelly. Okay, so seseorang tu akan mati disebabkan oleh diterima serangan heart attack. Kenapa? Sebab kumpulan darah tak sama. Okay, setakat tu boleh faham Baik student, sekarang you tengok what we going to learn next. Okay, sekarang kita ambil benda yang pertama, kumpulan darah. Apa kumpulan darah pertama yang kamu nampak dekat sini? What is this? What alphabet is this, student? Okay, kumpulan darah A. Okay, bagi kumpulan darah A, dia ada antigen ataupun dia boleh compete kepada kumpulan darah A sahaja. Boleh faham Kumpulan darah A ni dia mempunyai antigen pada sel darah merah A sahaja. Tetapi dia antibody kepada B. Bermaksud ini anti-B. You know what's mean by anti, right? Anti means like musuh. Okay, we call anti. We don't want. Okay, kita musuh kepada dia. Bermaksud bagi kumpulan darah A, dia hanya boleh derma atau menerima daripada A sahaja. Okay, dia boleh derma, ini bagi orang yang ada A dia boleh derma kepada A dan dia boleh terima daripada A sahaja. Kenapa? Sebab dia anti kepada B. Okay, that is the first thing. Now you look at this one. Kumpulan darah B. Kumpulan darah B ni macam mana, student? Bagi B, kamu boleh derma kepada B. Jika kamu nak terima darah, kamu hanya terima daripada B sahaja. Okay, kamu derma kepada B, kamu nak terima pun kamu terima kepada B saja, daripada B saja. Okey, bagaimana pula dengan AB? What is so special about AB? AB ni kelas dia boleh terima darah daripada semua kumpulan. Kenapa? Sebab dia tiada sebarang jenis antibody. Boleh faham? So, dia boleh terima daripada A dan juga dia boleh terima daripada B. Dan juga dia boleh terima daripada AB. Tetapi jika dia nak derma, dia hanya boleh derma kepada AB sahaja. Dia tidak boleh derma kepada kumpulan-kumpulan lain. Okay. Now comes the interesting part. Tadi cikgu sebut kumpulan darah A boleh derma kepada A kan? Selain daripada A, kita boleh derma kepada AB juga. Kenapa? Sebab dia mempunyai A di dalam darah dia. Okay. Saya kumpulan darah A. Saya nak derma kepada seseorang yang mempunyai AB. Kamu boleh derma. Tetapi AB ni, dia tidak boleh derma kepada A. You cannot derma. Sebab apa? Yang A diterima A, tetapi B ini dia tidak dapat menerima. Boleh faham Okey. Sekarang saya padam benda ni, saya tunjukkan dengan lebih detail. Tengok student. Benda ni penting je, sangat-sangat senang. Nampak benda ni sangat senang. Okey. Jika kamu kumpulan darah A, kamu boleh derma kepada A dan AB. Tetapi jika kamu nak terima, kamu hanya boleh terima daripada A. Faham Setakat ni faham kelas? Okey. Seterusnya kita pergi kepada B. Jika kamu kumpulan darah B, kamu boleh terima, kamu boleh derma darah kamu kepada B ataupun AB. Tetapi jika kamu nak terima, kamu boleh terima daripada B sahaja. Okey. Seterusnya student, kita pergi kepada AB. Jika kamu kumpulan darah AB, saya AB, kamu boleh derma kepada siapa?
AB sahaja. Tapi jika kamu nak terima, kamu boleh terima daripada A, daripada B dan juga AB. This is the good part of adding AB. Pasal tu student, kumpulan darah AB ni lebih senang dikenali sebagai penerima universal. Apa tu penerima universal? Dia boleh terima daripada A, dia boleh terima daripada B dan dia boleh terima daripada AB. Okay? Boleh faham Wait, I haven't gone to the O yet. Okay, wait for a while. We learn step by step. Okay. So this is all about A, B and AD. Okay. Now comes one more blood group. Okay, ada kumpulan darah lagi satu, iaitu O. Okay, kumpulan darah O ni macam mana student? O ni pun dia unik. Kenapa dia unik? Sebab O, kamu boleh derma kepada A. Kamu boleh derma kepada B. Kamu boleh derma kepada AB. Malah kamu boleh derma kepada O. Boleh faham? Tetapi jika kamu ini mempunyai kumpulan darah O dan kamu nak menerima darah, kamu ini hanya boleh terima daripada kumpulan O sahaja. Boleh faham setakat ini? Sebab itulah student, bagi kumpulan darah O, dia lebih senang dikenali sebagai penderma universal. Penderma universal. Okey, ingat. Ingat benda ni. Very easy. Okay. So, I can add one more. I can add O over here. Ada faham kelas? That's it. Ini saja. You bagi dan you terima. Ada soalan boleh tanya student. Cepat. Kalau kamu ada soalan daripada benda ni, kamu boleh tanya. Atau kamu nak saya repeat balik pun, saya boleh repeat balik. Bagi tahu saya bahagian mana kamu tak faham. Quickly student, I'm giving you the time. Oh, those want to take notes, okay, you can take notes. Cikgu boleh jawab soalan saya tak, please? Apa soalan kamu? What is your question? Cepat-cepat, cikgu bagi masa ni. Jadi, okey. Sekarang soalan saya adalah, saya nampak di kelas ni ada lebih kurang 132 student. Okey. Hai cikgu, kita boleh minum darah ke? Kenapa kamu nak minum darah? Minum darah macam mana ni, saya tak begitu faham. Darah boleh minum ke tak? Sebenarnya minum pun takkan jadi apa-apa. Okay, if you accidentally drink some blood also nothing will happen, but depends lah. Kalau boleh kita tak galakkan. Okay, ada student yang tanya, okay, cikgu, is not there is O plus O minus? Ada. Okay, kenapa saya tak ajar O plus and O? Kenapa saya tak ajar yang positif negatif? Okay, dengar. Yang kumpulan positif dengan negatif ni, dia ni lebih dikenali sebagai research. Dia tak lagi masuk dekat silibus kamu lagi. Okey, untuk form 3 kamu belajar setakat kumpulan darah cukup. Apabila you enter to form 4 or form 5 then you taking biology, kamu akan belajar tentang research. Ada faham? Ada student yang tanya soalan tu, okey? Saya dah jawab kat dia. Dia tanya, cikgu, apa tu A positif dan A negatif? Benda ni jangan risau. You will learn later. But ini sangat penting. Kalau saya ajar benda tu, dia akan mengambil masa yang lama. Jadi student, untuk jawab soalan saya, kamu tahu tak apakah kumpulan darah kamu? Sesiapa yang tahu kumpulan darah kamu, could you please answer me in the chat? Cikgu boleh ulang sekali lagi, okey. Apa yang saya nak jawab adalah, ada student yang tanya, dia ada A+, ada A-, B+, ada B-, okey.
Plus minus ini nama dia adalah research. Okey. Benda ni kamu akan belajar in biology. Setakat form 3, PT3 benda tu tiada dalam syllabus. Kalau saya explain benda tu dia akan mengambil masa yang banyak. So I don't want to explain that one. For the moment, kalau you ambil biology, maybe if we still have class, saya boleh ajar. Okey. Oh, ramai yang tahu kan cikgu. So boleh saya tanya tentang kumpulan darah AB tak? Apa you nak tanya? What do you want to ask? Okey. Yang tak tahu kumpulan darah kamu ni, kalau boleh cepat-cepat buat ujian darah, pastikan kamu tahu kumpulan darah kamu ni apa Okey. Pastikan kamu tahu kumpulan darah kamu ni apa. Dia tanya, "Sir, what will happen if group A give blood to group A give to group B?" Tadi saya dah jawab dah. Ini kumpulan darah A. Ini kumpulan darah B. Sama ke? Tak sama. Jika you campur, akan menjadi penggumpalan. Apa itu penggumpalan? Darah kita ni akan menjadi seperti semi-solid, seperti jelly, dan orang yang terima darah kita tu, dia akan mengalami maut. Kenapa? Sebab benda ni berlaku pada zaman dahulu. Sebab masa tu manusia ataupun doktor dia tak tahu yang manusia ni mempunyai kumpulan darah yang berbeza. Dia tahu satu benda sahaja. Manusia ada darah berwarna merah. Itu saja dia tahu. Dan sampai sekarang pun sampai sekarang pun saintis dia masih tak tahu kenapa manusia ada kumpulan darah yang berbeza. Until now it's totally a mystery. Ada yang tanya, "Teacher, what blood?" Oh, you're asking what is my blood group? Okay, I'm O negative. Kumpulan darah saya ni merupakan O negative. O negative ni lagi unik. Kenapa lagi unik? Sebab darah saya ni, O negatif ni, semua orang dekat sini boleh terima. Okey? Semua boleh terima. Tetapi jika saya nak darah, saya hanya boleh terima daripada O negatif sahaja. So what is the kepentingan menderma darah? You can save life. Apabila kamu menderma darah, okey, dalam badan manusia student dalam badan manusia yang betul-betul sihat, seorang lelaki atau perempuan yang betul-betul sihat, dalam badan dia tu ada 6 liter darah. Okey. Daripada 6 liter darah, apabila kamu berderma, dia hanya mengeluarkan 440 ml sahaja. Tak sampai pun 1 liter. Dia hanya keluarkan 440 ml sahaja. Daripada 440 ml yang kamu derma itu, kamu boleh selamatkan 3 nyawa. Okey. Daripada 440 ml yang kamu derma tu, ini nama dia 1 pint. 440 ml. 440 ml ni dikenali sebagai 1 pint. 1 pint. So, masa you donate, dia akan keluarkan 1 pint of blood sahaja. This 1 pint of blood able to save 3 people's life. Sekumpulan A dan kumpulan B boleh tak derma kepada kumpulan AB? A boleh derma kepada AB, B pun boleh derma kepada AB, AB pun boleh derma kepada AB, O pun boleh derma kepada AB. Ada faham? Cikgu, apa itu antigen? Sejenis keimunan. Antigen means kamu boleh terima. Okay, let's say kamu ni kumpulan darah A. Orang yang derma pun kumpulan darah A. So, you boleh bagilah. Sebab kamu mempunyai antigen yang sama. Tetapi dia antibody dia tu kepada B. Yang kumpulan darah O ni, dia tiada antigen. Siapa-siapa pun boleh terima. Tetapi orang yang ada kumpulan darah O, dia anti kepada A dan anti kepada B. Oh, ramai tanya soalan Kenapa topik ni interesting ke pasal darah? Cikgu, saya ada soalan, tanyalah. Sir, Bombay blood can give blood to group A, B, ABO or can't give? Cannot give.
Bombay blood person only can give blood to another Bombay blood. Okay, saya harap saya dah jawab soalan kamu Bimal Raj. Orang yang ada Bombay blood, dia hanya boleh derma kepada orang lain yang ada Bombay blood sahaja. Dia tidak boleh derma kepada semua orang. Dan doktor takkan ambil darah dia pun sebab darah dia itu begitu precious. Begitu berharga. Semua darah kita berharga. Okey, ini tidak bermaksud kita tak berharga. Semua berharga. Ada seorang student tanya, so what is the rarest blood group? Rarest blood group is Bombay blood lah. Okey, jika you tengok dekat dunia ni, lebih kurang O negatif ni ada 7% sahaja. Tetapi kelas, kumpulan darah AB positif. AB positif ni ada 1% sahaja dalam dunia ni. Itulah saya tanya. How many of you know your blood group? So quickly do your blood test. So you will know what is your blood group. Lepas tu apabila usia kamu ni dah mencapai 18 tahun, saya menggalakkan, go and donate your blood. Jika Bombay blood mengalami kemalangan, pray harder lah. Pray harder to get the blood, or you will go and meet the creator. That's the only thing I can say. Okay, alright. So I think so I can proceed. Okay, tadi saya dah jawab dah apa tu antibody. Antibody means jika kamu kumpulan darah A, kamu anti kepada B dan juga anti kepada AB. Ada seorang student, kalau saya bagi darah, orang itu ada infection ke? Orang tu takkan ada infection, orang tu maybe dia akan ada allergic reaction. Okay, let's say kamu derma darah, maybe orang tu akan ada allergic, so what doctor will do, dia akan immediately stop the blood transfusion. Tapi you have to make sure sebelum dibagi darah, dia akan mengkaji darah kamu terlebih dahulu. Kalau darah kamu tu bersih, baru dia akan bagi. Cikgu, berapa banyak kita boleh derma darah? Cikgu, please answer. Ni saya dah darah dah. Saya dah bagi tahu dah jawapan dia tu. 440 ml dan kamu boleh derma sebanyak 4 bulan sekali. Okey, setiap 4 bulan sekali kamu boleh derma darah. Boleh faham Yang tanya pasal Bombay blood ni, kan saya kata do a research so you will know about Bombay blood. Tadi ada soalan tanya, ada seorang student tanya, sir, kalau Bombay blood ni dia dah derma darah macam mana? Dia hanya boleh derma kepada orang lain yang ada Bombay blood. Yang student were asking, what is Bombay blood? Go and do your research. Sekarang saya dah bagi tahu jawapan dia ada dekat situ. Okay, alright. So dengar. So if nobody have Bombay blood, how? Tak bye-bye lah. Okay, you cannot survive that. Why 4 months once? Baru sel darah kamu ni akan datang balik, okay? Hanya 4 bulan sekali saja. Sebab sel darah merah ni jangka hayat dia 120 hari. 120 days, lebih kurang 3 bulan. So kita akan bagi masa 3 hingga 4 bulan supaya sistem darah you, kumpulan darah you ataupun sel darah you dah sampai kepada satu tahap yang sihat, you boleh donate. That is the reason kita bagi masa 4 bulan. Kalau orang menderma ada penyakit macam kencing manis, boleh derma ke tidak? Depends. Tahap kencing manis tu, apa tahap dia? Kalau boleh, biasanya dia takkan galakkan. Cikgu, kalau tak ada darah boleh mati ke? What kind of question is this? Definitely akan mati. Okay. Alright. Can we continue guys? Can we continue? Okay, stop asking question. Can we continue a bit? Pemindahan darah juga lebih dikenali sebagai transfusi darah. Okey. Pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima, okey. Pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima, kita perlu mengambil kira apa? This is the first thing you kena ambil kira, kumpulan darah. Okey. Kedua, jika darah kedua-dua penderma dan penerima tidak sepadan, maka sel darah penerima, orang yang terima ini akan mengalami penggumpalan. Okay, write down. Dia akan mengalami penggumpalan. Penggumpalan means darah dia tu akan beku. Kenapa beku? Sebab kumpulan darah tak sama.
Okey, antigen dia tu tak sama. Boleh faham? So keadaan ini berlaku kerana sel darah penderma mengandungi antigen yang bertindak dengan antibody dalam plasma penerima. Kita compete. Kamu A, dia B. Kamu bagi darah kamu kepada dia, memang dia takkan terima. Okey? Boleh faham student tak apalah, saya maafkan, tak payah tanya sorry semua, benda biasa je. Okey, tak payah tanya, no need to ask forgiveness, tak apa, it's okay. Ada lagi soalan? Something else which is you want me to explain? Kalau tak, saya nak continue. Sir, why blood bag as natrium citrate? To avoid the blood from coagulated ataupun solidified. Untuk mengelakkan darah tu menjadi beku. Dia nak darah tu kekal dalam bentuk cecair. Pasal dia ada natrium. Okey, natrium citrate dekat situ. Yes, Pavitra, exactly. Small h, too small h. Any chances to increase my blood percentage, sir? Yes. What you supposed to do? Makanlah makanan yang mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. In English, we call iron source. Makanan apa yang mengandungi zat besi yang tinggi? Can donate A for A. Oh, I cannot understand the question. Could you please ask again? Makanan apa yang mengandungi kandungan zat besi yang tinggi? Susu, anggur, sayur. Okey, sayur tu betul. Specifically sayur apa? Bayam. Tahu bayam? Tahu kan bayam? Tahu spinach? Exactly. Dalam spinach, dia mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Okey. Sebab kalau let's say you ni mengalami anemia. Kalau seseorang tu mengalami anemia. Minggu lepas kita dah belajar apa tu anemia. Anemia means kandungan sel darah merah yang sangat-sangat kurang. Jika kamu mempunyai masalah itu, kamu boleh makan hati. You can eat liver. Tapi this is my last option lah. Okay, alright. So you tengok, okay, enough guys. Okay, now you look. Mengapakah penting untuk menderma darah? Kan saya kata, kenapa kita penting derma darah? Supaya kita boleh menyelamatkan nyawa. Okay, apabila seseorang kehilangan darah yang banyak, biasanya apabila seseorang tu mengalami pembedahan atau kemalangan, dia perlu menjalankan pemindahan darah dengan segera. Cikgu, kalau orang cuci darah macam mana? Itu nama dia dialysis. Okey, dialysis means darah akan keluarkan daripada badan, dia akan masuk ke dalam mesin, darah tu akan dicuci, dimasukkan balik dalam badan kamu. Biasanya dialysis ni digunakan untuk orang yang mengalami kerosakan buah pinggang. Biasanya kenapa buah pinggang dia tu rosak? Sebab dia mungkin mengalami diabetes. Okey, orang yang mempunyai kandungan diabetes yang sangat tinggi, dengar orang yang mempunyai kandungan diabetes yang sangat tinggi, ginjal dia tu akan rosak, buah pinggang dia tu akan rosak. Jadi, apakah fungsi buah pinggang? What is the main functions of kidney? The main functions of kidney is to filter your blood. The main functions of kidney is to filter our blood. Ginjal ni fungsi utama dia adalah untuk menapis darah kita. Boleh faham? So dia yang mengeluarkan bahan-bahan toksik daripada badan kita. Siapa? Ginjal. So orang yang mempunyai kandungan diabetes yang tinggi, ginjal dia tu akan rosak. So darah dia tu tidak dapat ditapis. Maka kita akan menggunakan suatu mesin. Nama mesin tu adalah mesin dialysis. So darah daripada badan kita akan masuk dalam mesin tu, dia akan cuci darah kita dan dia akan masukkan balik dalam badan kita. Itu nama dia dialysis. Tapi saya doakan sangatlah, janganlah sesiapa pergi sampai ke tahap begitu. Boleh faham Sebab itu merupakan suatu benda yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau boleh saya doakan, okey, student saya tak ada seorang pun mengalami masalah seperti itu. Okey, apa lagi? Cikgu, orang ambil bekam untuk apa? Bekam, I don't know lah. Some kind of therapy, I think so. Alright. So, boleh faham So, jika siapa dah belajar pasal benda ni, you learn about blood,
So siapa nak derma darah? Anyone? Jangan takut jarum Okay, who want to donate your blood? Okay, I just want to share my personal opinion with you lah. I start to donate my blood when I finish my Form 5, when I entered to Form 6. Okay, apabila saya masuk ke upper 6, that time I was 18 years old. Until now, don't ask me what is my age right now, itu rahsia. Okay, until now I'm donating my blood. Okay, I have my own book and I'm donating my blood. At least I will go and donate 2 times in a year. Okay, so saya galakkan lelaki ke perempuan ke, apabila usia kamu ni dah mencapai 18 tahun, donate your blood. Okay, sebab darah yang kamu derma itu boleh menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 nyawa. Kamu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Dan kumpulan darah saya ni O negatif. Sesiapa yang ada O negatif kat luar tu, jika kamu ada masalah, kamu memerlukan darah, contact me anytime. I'm willing to help you. Sebab orang yang mempunyai kumpulan darah O negatif ni, dia hanya boleh terima darah daripada O negatif sahaja. Badan kita menghasilkan darah setiap hari, exactly Arun Kumar, setiap saat kita ada sel darah yang dihasilkan. Sebab sel darah merah, putih, platelet dan plasma, jangka hayat tak lama kan? Depends brother, depends. Okay, depends on the method of preservation, how they are preserving it. Okay, ni saya nak jawab ni. Okay, seseorang tu boleh menderma darah lebih kurang 4 hingga 6. Dalam 1 tahun tu dia boleh derma 4 hingga 6 kali. So darah yang diderma ni akan digantikan semula di dalam badan. Kamu tak payah risau. Okay, kamu derma, kamu akan dapat balik darah tu. Ada seorang student tanya soalan, cikgu boleh O negatif derma kepada O positif? Boleh. O negatif boleh derma kepada O positif. Tetapi O positif tidak boleh derma kepada O negatif. Kenapa? Kan saya kata itu merupakan research yang kamu bakal belajar dalam biologi. Okay? If you want to know more, you can read. Okay? You can read, you can ask me question. Cikgu tahu ni dah donate blood ke? Ada? Yes, ada. Okay. Next. Cara penyimpanan dan penstoran darah. Darah yang kita derma ni depends. Ada yang dihantar segera. Okay, ada yang dihantar segera, ada yang disimpan untuk demand. Okay, so ditanya dekat sini, biasanya darah yang kita derma ni, dia akan dihantarkan untuk proses saringan. Sebelum tu saya nak jawab soalan student ni. Ditanya, cikgu, kalau kita ambil darah orang yang baru mati, boleh tak cikgu? Jawapan dia, tak boleh. Kenapa? Sebab jantung dia tu tidak berdenyut. Apabila tiada dengupan jantung, darah itu takkan keluar. Bukan itu saja, darah daripada si mati kita takkan gunakan. Kecuali organ dia. Bayangkan sebelum dia dah mati, dia dah tulis dah, saya merupakan penderma organ, selepas saya mati, tolonglah ambil organ-organ saya. Maka organ tu akan dikeluarkan dengan segera. Tapi darah tidak. Mereka tak akan ambil darah daripada orang mati. Ini pun saranan saya juga. Selepas you derma darah, apabila kamu ni betul-betul dah mati, kamu tulislah wasiat. Okay, you can donate your organ to people also. Before we die, why not we do something good and then we die? You understand or not, student, what I'm trying to say? Because in one day, okay, pada satu masa nanti student, you akan ingat benda ni. Saya pun takkan ada, kamu pun takkan ada. So what do you do? At least we donate our blood, at least we donate our what? Our organs. So at least orang kat luar tu boleh hidup disebabkan oleh kita. Boleh faham? Can understand guys? Any question you want to ask? Okay. So if you have any question, you can ask. How to donate, sir? Very good question. Very easy. Dekat KL ada pusat darah negara. Nama dia adalah PDN.
Apabila kamu berusia 18 tahun, pastikan betul-betul dah berusia 18 tahun. Dah lepas, go to PDN, register. Dah register, you can donate your blood. Okay, so darah yang kita derma ni, can we take organ from dead body? Yes. Okay, so selepas kita dah bagi darah itu, darah tu akan diuji, dia akan tengok sama ada darah ni ada penyakit ke tidak. Selepas dah tahu darah ni tidak penyakit, baru darah akan disimpan dalam beg plastik. Dan dalam beg plastik tu terdapat sejenis garam. Nama garam tu adalah natrium nitrat. Tadi ada seorang student tanya soalan kat sini. Okey, kenapa disimpan dalam natrium nitrat ni? Saya tulis dekat sini ya. Nama dia adalah natrium nitrat. Okey, apakah fungsi natrium nitrat? Nampak kan? Fungsi natrium nitrat ni adalah untuk menghalang darah daripada beku. Jika darah dah keluar daripada badan kamu, listen student jika darah tu dah keluar daripada badan kamu, dia akan beku. Jika darah tu dah beku, dah tidak boleh guna lagi. Jadi untuk mengelakkan pembekuan darah daripada berlaku, di dalam beg darah tu akan ada sejenis cecair. Nama cecair itu adalah natrium nitrat. Okay, so dia lepas dah campur dengan natrium nitrat, dia akan simpan dalam blood bank, dalam storage. Ada panggilan telefon, dia akan hantar darah tersebut. Okay, ada seorang student tanya, seorang yang sudah mati, yang derma organ, tetapi orang itu ada diabetes, macam mana sir? Very good question. Itulah saya tanya, diabetes tahap mana? Kalau tahap yang terlalu serius, dia takkan ambil. Sebab diabetes ni, kan saya kata dia akan pergi spoil your kidney. So they cannot do anything. But rest of the organs, kalau masih lagi dalam keadaan yang okay, permittable, dia akan bagi. Ada lagi seorang student tanya, cikgu, kenapa umur bawah 18 tahun tidak boleh derma darah? Sebab you masih lagi kanak-kanak. Kamu masih lagi kanak-kanak, kamu masih lagi di bawah jagaan ibu bapa. So memanglah tak boleh. Selepas 18, boleh. Dah kira you dah ada kematangan dah. In English we call major. Okay. Cikgu maaf ya tanya pasal bab lain. Cikgu, kenapa jika kita pedas mata kita keluar air? Sejenis tindakan refleks. Kenapa? Sebab benda ni saya dah ajar dulu masa bab 1. Pedas adalah kesakitan. Jika you sakit, you akan keluarkan air mata kan? Pedas tu adalah kesakitan, maka you keluarkan air mata. Saya harap saya jawab soalan tu. Okay, alright, so itulah bahagian darah. Okay, saya harap you faham Okay, sekarang kelas, before I proceed, you want to take a snapshot, you want to write down, quickly write down. Sebab saya dah masuk kepada bahagian pengangkutan dalam tubuhan. Quickly. Siapa ni? Ada student tanya, sir, can you explain about diabetes? What do you want to know about diabetes? Ask me specifically, student. Kalau ibu bapa kita boleh menderma semasa kita bawah 18 tahun, kita boleh menderma darah ke cikgu? Boleh. Kalau mak bapa dekat situ bagi permission, boleh. So if we donate blood means if the patient got cancer or anything, how sir? Patient got cancer, you donating blood is okay. You have cancer, you want to donate blood for what? Understand? If that person having cancer, you can give. Is diabetes related with blood, sir? No. Diabetes is diet, brother. Okay, higher glucose level. Boleh faham, So even though we alive, they still donating their kidney. How, sir? But still they alive. Very good question, student. Manusia ada berapa kidney? 2. Daripada 2, you derma 1, lagi 1 tu cukup, sangat-sangat cukup untuk you hidup. You can survive just with that 1 kidney. That 1 kidney will function as normal. Okay? You have 2 kidneys,
You can donate one and you can survive with one. So no problem. Understand? Can I erase this? Boleh tak saya padam? Tolong bagi tahu student yes or no. Can Oi, banyak soalan Saya dah penat menjawab soalan-soalan kamu. So how the diabetes will come to people? Itulah saya kata ada dua. Satu genetik. Kalau you punya family history tu ada diabetes, there is a high chances for you to get that. Number two is your diet, your food. Jika you makan makanan yang mengandungi kandungan glukosa yang tinggi, you tak exercise, you akan dapat diabetes. Okay? Organ-organ juga derma secara kumpulan darah ke? Ya, organ pun dia akan check kumpulan darah apa. Okay, kumpulan darah apa sebab organ kamu tu, darah kamu tu adalah milik kamu, so dia akan check. Tapi sekarang dalam bahagian dunia moden ni, walaupun organ daripada kumpulan darah yang berlainan, saya dengarlah, walaupun organ daripada kumpulan darah yang berlainan, kita masih lagi boleh derma kepada orang lain. Because we are living in a world at once kind of science, okay? So tak payah risau. If the patient have COVID-19, can he derma darah? Boleh, but not now. You need to wait at least for 1 year ataupun 1 year plus baru you boleh derma darah. Okay, I erase this Jika you ada COVID-19 ke apa ke, you tidak boleh derma secara apa? Secara terus. You kena sabar. You have to wait at least 1 to 2 years. Lepas tu ya kamu boleh derma darah. Okay. Shall we start? Okay. Sekarang kita nak masuk kepada bahagian pengangkutan dalam tumbuhan. This is your 3.4. 3.4. Okay. Pengangkutan. Okay, bahagian pengangkutan dalam tumbuhan. Sama seperti manusia juga. Okey, apa yang kita perlu tahu dekat sini? Apabila saya sebut pengangkutan di dalam tumbuhan, the first process which is I want you to remember adalah this one. Proses apa ni? Transpirasi. Berikan maksud atau definisi kepada proses transpirasi, student. What is transpiration all about? Apakah yang dimaksudkan dengan transpirasi? Proses kehilangan air. Okey. Kehilangan air. Transpirasi adalah proses pengeluaran air melalui stoma. Bagus. Jadi, ingatlah definisi dia. Remember maksud dia. Okay. Ingatlah maksud atau definisi transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah suatu proses di mana tumbuhan kehilangan air daripada stoma secara wap air ataupun dalam bentuk wap air. Tumbuhan kehilangan air dari stoma secara wap air. Itulah transpirasi. Okay, that is transpiration all about. Okay, look at number 2. What is the structure you supposed to remember when we come to transpiration? Stoma. Okay, yang kamu perlu ingat adalah stoma. Apa yang berlaku dekat stoma? Ada banyak proses berlaku dekat stoma. Proses pertama adalah penukaran gas. Penukaran gas ni pun ada dua. Satu merupakan proses fotosintesis. Lagi satu adalah proses apa? Respirasi.
Kemudian yang keduanya adalah proses kehilangan air. Jadi ingat, ini yang berlaku dalam stoma. Apabila saya sebut fotosintesis, gas yang masuk adalah karbon dioksida. Gas yang keluar adalah oksigen. Apabila saya sebut respirasi, gas yang masuk adalah oksigen, gas yang keluar adalah karbon dioksida. Jadi macam mana dia keluar masuk tumbuhan? Melalui stoma. Sebab stoma merupakan sejenis liang. It's a type of pore. Tulisan saya semua nampak Nampak ke tak atau blur? Can see right? Nampak Okey, dan nampak okey, bagus. Okey. So, dua benda ni lah berlaku dekat situ. This is the two process what is happening over there. Jadi, kena ingat, apa yang berlaku dekat stoma membenarkan pertukaran gas semasa fotosintesis dan respirasi. Kedua, membenarkan wap air ini tersejat semasa transpirasi. Dan student akan keluar one more question. Dia mesti akan tanya soalan ini. Mengapakah transpirasi ini penting? Kenapa transpirasi ini penting? Vilas? Kalau ditanya soalan ni, apa you nak jawab? Kenapa you rasa transpirasi ini penting? Jawapan dia adalah, transpirasi ni, dia akan menghasilkan satu daya sedotan. Satu daya sedotan untuk menarik air dan garam mineral. Dia digunakan untuk number one, menarik air dan juga garam mineral. Sebab tumbuhan memerlukan dua-dua benda ni. Selain daripada menarik air dan garam mineral, transpirasi ini sangat penting. Ada seorang student dah bagi tahu jawapan dia, digunakan untuk mengawal suhu persekitaran. Untuk mengawal suhu persekitaran. Inilah pentingnya. This is the reason why we need transpiration. So, biasanya menghasilkan kesan penyejukan. It's like a cooling process pada tumbuhan. Khususnya pada hari yang siang sebab ada sunlight. Ada faham student? Saya bagi masa. Cepat-cepat. Nak salin, cepat salin. Quickly. Cepat salin. Quickly guys, quickly. Want to take a snapshot also can. Dah salin? Sudah salin ke? Dah Alright. So that is transpiration all about. So ingat, pada waktu siang, apabila saya sebut waktu siang is like 12 noon, 12 tengah hari. Sekiranya transpirasi melebihi penyerapan air, stoma akan tertutup untuk mengelakkan kehilangan air. Benda ni semua you jangan risau, saya akan bagi di dalam nota. Ada soalan yang ditanya, cikgu, apa itu gutasi? What is guttation? In English, we call guttation. In English, guttation dalam bahasa Melayu, gutasi. Dengar. Gutasi ini, dia berlaku pada waktu pagi. Akan berlaku pada waktu pagi yang lembap dan sejuk. Iaitu apabila suhu persekitaran dia tu terlalu tepu. Sangat tepu dan dia penuh dengan apa? Titisan air. So apabila suhu persekitaran tu terlalu tepu dengan titisan air sehingga dia boleh menghalang air daripada tersejat daripada daun. Biasanya transpirasi akan berlaku. Apa tu transpirasi? Tumbuhan akan menghilangkan air. Dia akan mengalami kehilangan air dalam bentuk wap air. Kenapa? Sebab dekat luar tu panas. So dia kena keluarkan air. Yang ni dekat luar tu sangat-sangat sejuk.
Bukan saja sejuk, sangat-sangat lembab sampai dia tidak boleh keluarkan air dalam bentuk wap air. Ada masa itulah berlaku gutasi. Boleh faham? Okey, saya rasa you faham. Itulah gutasi. Disebabkan cuaca persekitaran tu sangat-sangat sejuk sampai air itu pun tidak dapat dikeluarkan, so dia akan keluarkan dalam bentuk titisan air. Bukan lagi dalam bentuk wap air. Okey, jadi student, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi? Semua ni nanti saya akan bagi dalam nota. Okey, sebab kita baru habis bahagian darah. Cikgu, nota yang cikgu bagi hari itu boleh baca nota cikgu saja ke atau baca buku teks? Baca dua-dua, bang. Okey, baca dua-dua. Saya sarankan abang baca dua-dua. Okey, alright. So, faktor yang mengalami untuk transpirasi kelas ada 4 faktor. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Faktor pertama, suhu persekitaran. Write down. Suhu persekitaran. Okey. Faktor kedua, keamatan cahaya, intensity of light. Keamatan cahaya. Faktor ketiga, kelajuan angin. You can write down like that. Okey, ataupun pergerakan udara. Okey, pergerakan udara ataupun kelajuan angin. Yang keempat pula kelembapan. Okey. Faktor keempat adalah kelembapan. Saya harap you faham apa yang saya ajar dekat sini student Ini merupakan 4 faktor yang kamu perlu ingat. Kelembap ni yang saya tulis kat depan ni, 4 faktor ni sangat-sangat penting. Okey. Maybe dia akan tanya dalam exam. Maybe. Not to say maybe, definitely they will ask in exam. Okey. Ingat. Okey. Suhu persekitaran, keamatan cahaya, pergerakan udara dengan kelembapan. Kelembapan atmosfera, yes. Okey, kelembapan. So ini merupakan faktor-faktor yang terlibat. Okey. Sekarang anak salin, cepat salin. Ramai yang tak nampak Okey, salin dengan cepat. Okey, dah salin. Okay, sudah Alright. Ataupun you take a snapshot, it's easy. Later I will send all my notes. Okay, kita ada 1 minit sahaja. Last 1 minute. You want to ask any question, you can ask right now. Welcome Avinash Rao. It's my pleasure. Sesiapa ada soalan, boleh tanya. Kita ada 1 minit sahaja. 60 saat. Cepat. Okay, welcome student, welcome. Thank you for your time and thank you for your attention also. Tak ada soalan Why everyone thanking me? No question. Sir, I don't have question but I would like to thank you. Yeah, welcome student. Sir, derma darah perlu ada tengok berat badan. Yes, itu nama dia BMI. Dia definitely akan tengok berat badan kamu because it's playing a significant role. So when that body got cancer, so can we use the organ? Cannot. Orang yang mati disebabkan oleh penyakit, kita takkan guna organ dia. Okay. Thank you teacher. Understand now. Okay, all fine. Banyak ni soalan. So can brain be donated? Cannot student. Sampai sekarang kita tak pernah donate brain. Liver pernah, heart pernah, lungs pernah, mata pernah, kulit pun pernah. Ginjal pun pernah, tapi brain sampai sekarang tak pernah. Fotometer gelembung, dia digunakan untuk satu eksperimen. Okey, eksperimen untuk mengkaji kadar transpirasi. Itulah fotometer. Okey guys, masa pun dah 10. Okay, now it's 9 o'clock already. So I think so better I stop over here. Thank you for your time. Bone pernah, yes. Tulang pun pernah. Okay, thank you for your time and your attention. Okay. So by that, I see you next week, guys. Take care. Goodbye
and have a nice day student. Okay, goodbye, take care.